Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zamri Latif dari tvsarawak.com. Kita ikuti berita dari Sarawak. Hari Peradakan Bandar Kuching akan dijadikan sebagai antara acara tarikan pelancong di negeri ini dan ia dirancang untuk diadakan secara besar-besaran bermula tahun depan. Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Openg berkata, beliau akan menyediakan peruntukan bagi tujuan tersebut selain menjadikannya sebagai acara tahunan serta disenaraikan di dalam kalender pelancongan. Kementerian Pelancongan Malaysia telah mengisytiharkan tahun depan sebagai tahun festival dan Sarawak akan menjadikan Hari Peradakan Bandar Kuching sebagai sebahagian daripada acara bagi tahun tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyampaian Hadiah Hari Peradakan Bandar Kuching 2014 di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Abang Johari turut mencadangkan agar penganjuran Hari Peradakan Bandar Kuching pada tahun depan diadakan sempena dengan Regata Sarawak, acara sukan air berprestis yang telah menjadi tarikan masyarakat tempatan dan antarabangsa. Beliau yakin dengan acara-acara menarik dan berprestis yang ditawarkan ini, Kuching akan menjadi pusat kehadiran pelancong pada tahun depan. Datuk Bandar MBKS, Datuk James Chan K. Shin berkata, Hari Peradakan Bandar Kuching 2014 yang diadakan baru-baru ini telah mendapat sambutan menggalakkan dengan disertai sebanyak 56 kontijen. Menerusi acara seperti ini, MBKS berharap ia akan dapat mengekalkan keharmonian serta perpaduan dalam kalangan pelbagai kementerian etnik di Sarawak. Turut hadir menyaksikan perarakan dan penyampaian hadiah acara tersebut ialah Datuk Bandar DBKU, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai dan Timbalan Datuk Bandar MBKS, Abang Effendi Abang Anwar. Sempena dengan pameran hartanah yang berlangsung di ICT Shah Alam semalam, Kementerian Pelancongan Sarawak dengan pengelola pameran tersebut telah mengadakan pertunjukan fashion. Di antara fashion yang diketengahkan adalah busana bermotifkan kain-kain tenunan Sarawak. Pertunjukan ini dirasmikan oleh Menteri Muda Pelancongan Sarawak, Datuk Talib Zulkifli. Kita saksikan sedutan acara tersebut. Matang akan menjadi sebuah daripada pusat penjana ekonomi di negeri ini menerusi pembangunan bandar baharu metropolitan, Metro City Square. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satin berkata, bandar baharu tersebut akan menjadi pemacu kepada projek-projek pembangunan yang menjana perniagaan dan mewujudkan pekerjaan. Metro City Square yang bernilai 250 juta ringgit Malaysia sedang dibangunkan oleh CKH Realty Sdn Bhd dan kumpulan syarikat Boulevard di tapak seluas 183 ekar di Jalan Matang. Adnan menyifatkan projek tersebut adalah sejajar dengan dasar kerajaan untuk menggalakkan pembangunan bandar-bandar baharu di negeri ini bagi menangani peningkatan populasi berikutan penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar. Adnan mengumumkan bahawa kerajaan negeri telah memutuskan untuk tidak mengubah dasar sedia ada ke atas pegangan tanah bagi 36 dan 99 tahun walaupun berlaku penukaran terhadap tanah-tanah tersebut. Pada masa sama, beliau juga mendedahkan bahawa kerajaan negeri masih berunding dengan Sarawak Energy Berhad untuk mengurangkan sumbangan modal dalam pembangunan baharu bagi menggalakkan lebih banyak projek pembangunan dilaksanakan. Turut hadir isteri Adnan Puan Sri Datuk Jamilah Anu, Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Morshidi, Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Datuk Daud Abdul Rahman, Pengerusi Merangkap Pengarah Urusan CKH Realty Chong Kia Hoi, serta Pengerusi Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat Boulevard Tan Sri Leong Cheong Ho. Rakyat Sarawak perlu bersikap realistik dan pragmatik bahawa masih terdapat banyak cara untuk meningkatkan pembangunan negeri ini bukannya dengan terus membangkitkan sentimen mahu keluar dari Malaysia. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah berkata, banyak faktor perlu diambil kira apabila mahu berdiri sendiri dan menjadi sebuah negara. Beliau mahu setiap perkara yang disuarakan itu khasnya untuk membentuk negara sendiri perlu dinilai semula dengan sebaiknya. Cara terbaik untuk memenuhi kehendak memiliki prasarana, kesihatan, perumahan dan pendidikan yang setaraf dengan negeri lain adalah bekerjasama untuk meningkatkannya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat agung tahunan dan pemilihan
Jawatankuasa Olimpik Khas Malaysia Sarawak 2014 di pejabatnya. Beliau sekali lagi menasihatkan agar masyarakat di negara ini untuk meningkatkan lebih persefahaman dan bukannya mengikut emosi. Keamanan merupakan hasil persefahaman yang membantu menjadikan negara aman, harmoni dan unik, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Balingan, Yusipnos Baloh. Yusipnos memberitahu rakyat Sarawak amat unik kerana mampu hidup dalam keadaan damai walaupun mempunyai pelbagai etnik dan agama. Persefahaman dan sikap toleransi ini perlu kekal dalam diri rakyat masing-masing bagi menjamin keamanan berterusan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian program Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta di Kampung Judan. Turut hadir ialah Ahli Parlimen Igan Datuk Abdul Wahab Dollah, Setiausaha Politik Ketua Menteri Kenil Jerai, Temenggung Hendy Suhai, Ketua Kampung Murad Ibrahim serta tetamu jemputan yang lain. Program tersebut merupakan anjuran JKKK Kampung Judan Mukah dengan kerjasama KRT Kampung Judan Hulu dan Hilir, Komuniti Satu Malaysia Kampung Judan, Politeknik Mukah dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan Mukah. Pada program itu, pelbagai acara menarik seperti persembahan artis jemputan, pertandingan fashion kanak-kanak dan acara bergendang serta cabutan bertuah diadakan. Berikut pula adalah berita serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyimpulkan, hanya dengan solidariti yang ampuh dan padu atas nama Malaysia, tanah air akan terus stabil, makmur dan sejahtera selama-lamanya. Beliau berkata dalam meraikan peristiwa penting iaitu sambutan Hari Malaysia, semua pihak sewajarnya memperkukuhkan hubungan dan bersatu sebagai rakyat Malaysia. Ini adalah amat mustahak ketika mana ada unsur-unsur tidak bertanggungjawab yang mahu melihat perpecahan terjadi di antara kaum. Rakyat Malaysia sekali lagi dapat menyambut Hari Malaysia dalam keadaan aman dan makmur. Perdana Menteri akan hadir di dataran kipas Miri Sarawak untuk bersama-sama ribuan rakyat daripada pelbagai lapisan dan latar belakang atas semangat cintakan negara dan patriotisme yang tinggi untuk menyambut Hari Malaysia. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mengucapkan Selamat Hari Malaysia dengan ingatan keharmonian dan toleransi menjadi tunjang serta tonggak untuk kekalkan Malaysia sebagai sebuah negara yang utuh, berwibawa dan dihormati. Jemaah dan petugas haji di semua 12 maktab penginapan tabung haji di Mekah dan Madinah mengadakan bacaan Yasin, solat hajat dan doa selamat sempena sambutan Hari Malaysia. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, majlis itu diadakan selepas solat maghrib bagi mendoakan Malaysia terus aman dan makmur. Syed Saleh berkata, setakat ini lebih 65% atau 14,688 jemaah haji daripada keseluruhan 22,320 jemaah haji telah tiba di Tanah Suci. Di Mekah sahaja, kini terdapat 11,224 jemaah haji dan selebihnya di Madinah. Model terbaru Pro 2 Azia, kenderaan cekap tenaga pertama Malaysia yang dilancarkan oleh Pro 2, sudah pasti akan menetapkan penanda aras baharu dari segi kualiti, pengurusan, kos dan produktiviti dalam pasaran EEV. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Pro 2 Azia telah membuktikan syarikat perusahaan automobil kedua Sdn Berhad telah mampu menyesuaikan diri dalam industri otomotif dan berkembang di Malaysia. Adalah menjadi harapan negara bahawa jenama ini akan muncul sebagai pemain serantau dan kemudian menjadi jenama yang dikenali di seluruh dunia. Timbalan Perdana Menteri berkata demikian semasa melancarkan model itu di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Antara yang turut hadir ialah Duta Jepun di Malaysia, Makio Miyagawa, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Hamim Samuri, Pengerusi Pro 2 Tan Sri Asma Kamaluddin, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Datuk Aminah Rashid Saleh. Beliau berkata, Pro 2 telah menghadiahkan ganjaran kepada rakyat Malaysia dengan apa yang mereka benar-benar berhak dengan membangunkan kereta tersebut yang dituntut oleh pasaran. Berdasarkan senarai harga dan ciri-ciri yang terdapat dalam kereta ini, beliau percaya Pro 2 Azia akan diterima baik oleh rakyat Malaysia
dan berharap model ini akan dipasarkan di rantau Asia dalam masa terdekat. Muhyiddin juga berkata, tumpuan EEV di Malaysia bukan semata-mata kepada kenderaan cekap tenaga tetapi turut merangkumi kitaran hayat teknologi hijau otomotif. Dengan pelaburan berterusan oleh syarikat-syarikat seperti Pro 2, Muhyiddin berkata rancangan kerajaan untuk menjadi hak pengeluaran kenderaan EEV di bawah dasar otomotif nasional 2014 akan direalisasikan. Hari Malaysia ke-51 yang disambut Selasa memberi peluang kepada semua rakyat menghayati dan menghargai keamanan dan kesejahteraan negara serta perpaduan yang terjalin dalam kalangan masyarakat. Presiden MCA, Datuk Seri Liau Tong Lai berkata, sambutan rasmi kali ini yang diadakan di Miri Sarawak mempamerkan secara jelas keunikan Malaysia yang didiami rakyat pelbagai kaum dan agama. Beliau berkata, penyatuan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak pada 16 September 1963 disambut kira-kira 10 juta penduduk ketika itu. Namun, hari penuh bermakna tersebut kali ini diraih kira-kira 30 juta rakyat Malaysia. Presiden MIC, Datuk G. Palanivel dalam perutusannya berkata, amat penting bagi semua rakyat Malaysia memelihara perpaduan, keamanan serta keharmonian dalam kalangan masyarakat, pelbagai kaum dan agama di negara ini. Sementara itu, Presiden Gerakan, Datuk Mah Siew Keong berkata, rakyat Malaysia tidak kira di Semenanjung atau Sabah dan Sarawak perlu meneruskan hasrat sebenar pengasas negara yang menekankan kesejahteraan, kepentingan dan keselamatan bersama. Pemegang amanah Yayasan Satu Malaysia, Tan Sri Lee Lam Tai pula berkata, proses mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu adalah berterusan dan apa yang dicapai setakat ini perlu terus dipupuk dan diperkukuh. Presiden Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Tan Sri KK Eswaran pula menggesa rakyat Malaysia terus membina kepercayaan dan ikatan sesama mereka ketika negara beraspirasi ke arah mencapai kejayaan ekonomi. Kerajaan belum membuat sebarang keputusan untuk melaksanakan cukai barangan dan perkhidmatan GST ke atas produk-produk petroleum. Timbalan Menteri Keuangan, Datuk Ahmad Maslan berkata, pelaksanaan itu bergantung kepada jumlah penjimatan daripada program rasionalisasi subsidi yang sedang dijalankan kerajaan ketika ini. Kerajaan hanya akan mengenakan GST terhadap RON 95 dan produk petroleum yang lain sekiranya penjimatan daripada program subsidi kurang memuaskan. Setakat ini, tiada sebarang keputusan dibuat lagi kerana kita ingin melihat dulu berapa jumlah penjimatan daripada program rasionalisasi subsidi ini. Beliau berkata demikian selepas seminar antarabangsa GST 2014 yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kira-kira 500 orang pendatang di Koteri mati lemas selepas kapal pedagang haram karam akibat kemalangan di perairan pantai Libya kemarin, menurut Pertubuhan Migrasi Antarabangsa. Menurut satu kenyataan IOM, pihak polis kini sedang menjalankan penyiasatan ke atas kemalangan kapal yang paling teruk dalam tempoh beberapa tahun itu. Mangsa yang terselamat melaporkan, pendatang dari Syria, Palestin, Mesir dan Sudan bertolak dari Damietta di Mesir pada 6 September lalu dan mereka dipaksa menukar bot beberapa kali ketika dalam perjalanan ke Eropah. Pedagang haram yang memiliki bot berlainan kemudian mengarahkan mereka berpindah ke bot yang lebih kecil dan tidak sesuai dengan jumlah penumpang. Jurucakap IOM, Flavio Di Giacomo berkata, seramai 9 orang mangsa terselamat dalam kejadian tersebut. Abang kepada sukarelawan Britain yang dibunuh oleh anggota militan negara Islam IS, Mike Hance mengenepikan tomahan yang mendakwa agama Islam sebagai punca kematian adiknya, David Hance. Sebaliknya menyalahkan fahaman radikal agama yang semakin meningkat. Mike berkata, masyarakat dunia telah menyaksikan peningkatan sikap radikal pada setiap hari. Kematian adiknya bukan akibat isu bangsa, agama atau politik tetapi merupakan isu kemanusiaan. Mike turut memetik ayat Al-Quran dari surah Fusilat ayat ke-34 sebagai tanda kesungguhannya menolak dakwaan agama Islam sebagai punca David dibunuh oleh IS. Dalam pada itu, Mike berkata, fahaman radikal militan IS sangat berbahaya dan mengancam setiap negara, agama, politik dan semua orang. Rakyat Britain yang terlibat dalam aktiviti militan wajar dikenakan tindakan sebaik-baik mereka pulang ke negara itu.
Satu laporan statistik terkini mengejutkan, menunjukkan secara purata kanak-kanak Islam lebih ramai dilahirkan dan membesar di bandar raya Birmingham berbanding Kristian, serta beberapa bandar besar lain di Britain. Akhbar Daily Mail melaporkan bahawa pendedahan laporan statistik terbaru yang dikeluarkan daripada Bancian Penduduk 2011 memberi gambaran masa depan yang bakal berlaku ekoran perubahan demografi di seluruh Britain yang semakin pantas berkembang itu. Profesor Ted Cantle dari Yayasan ICOCO yang bertanggungjawab menggalakkan perpaduan masyarakat Britain berkata, keadaan tersebut berlaku disebabkan aliran masuk penduduk Islam yang berterusan dari beberapa negara Asia ke Britain. Tahap keseruburan yang lebih tinggi dalam kalangan penduduk Islam dari Asia turut mempengaruhi pertambahan bilangan kanak-kanak dari agama itu. Selain itu, terdapat kemerosotan jangka panjang yang mendadak terhadap sokongan ke atas agama Kristian berbanding Islam. Di Birmingham, seramai 97,099 dari 278,623 kanak-kanak didaftarkan sebagai Islam berbanding 93,828 kanak-kanak Kristian, sementara selebihnya didaftarkan sebagai Hindu, Yahudi dan lain-lain. Beberapa pakar berkata, sesuatu perlu dilakukan bagi memastikan pergolakan tidak tercetus dalam kalangan penduduk berlainan agama di Britain. Kualiti udara di Singapura mencapai tahap tidak sihat hari ini apabila mencatat indeks pencemaran udara 111 pagi ini, berpunca dari kebakaran hutan tebal di Sumatera Selatan, Indonesia. Agensi Kemasan Alam Sekitar Singapura memaklumkan, bacaan IPU itu bagaimanapun turun kepada 80 beberapa jam kemudian di bahagian barat Singapura. Bacaan IPU 101 hingga 200 disifatkan tidak sihat kepada orang yang mengalami masalah jantung atau paru-paru dan mereka dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Singapura dan jirannya Malaysia setiap tahun akan berdepan masalah jerubu ekoran asap tebal kebakaran hutan di Indonesia semasa musim panas dari bulan Jun hingga September. Jerebu tahun lalu merupakan yang terburuk sejak 1997 hingga 1998 apabila fenomena itu juga menyebabkan kerugian yang dianggarkan berjumlah $9 juta Amerika dalam aktiviti ekonomi di rantau Asia Tenggara. Sebuah bot karam akibat cuaca buruk di bahagian timur Indonesia menyebabkan sekurang-kurangnya 14 orang terbunuh dan 12 yang lain hilang. Sumber dari arabnews.com memetik, Jurucakap Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan, Sutopo Purwo Nugroho berkata, bot kayu yang membawa 35 penumpang itu karam di perairan Kepulauan Sula selepas dipukul ombak kuat. Daripada 35 orang penumpang, hanya 9 orang terselamat. Sama-sama kita ikuti berita sukan. Sebanyak 15 orang terkuat di dunia akan bersaing untuk merebut gelaran juara dunia pada Grand Final Liga Juara Dunia Strongman di Dataran Merdeka November ini. Siri SCL 2014 diadakan di 15 buah bandaraya di seluruh dunia sepanjang tahun sebelum kemuncak kejohanan dunia itu kembali semula ke Kuala Lumpur buat kali kedua pada 14 dan 15 November ini. Acara bertaraf dunia itu dianjurkan bersama oleh Majlis SCL dan SCA Malaysia dengan disokong oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Ahmad Faizal Talib berkata, acara itu dapat melonjakkan nama dan imej Kuala Lumpur sekaligus meletakkan nama negara di pesada antarabangsa. Dalam sidang medianya, beliau berkata, acara tersebut boleh membantu mempromosikan sektor pelancongan Kuala Lumpur yang menyasarkan kedatangan 10 juta pelawat antarabangsa pada tahun ini. Beliau berkata, selain barisan peserta antarabangsa, dua wakil Asia ialah Zarul Alfian dari Malaysia dan Ahmad Taufik dari Singapura. Menurut kenyataan penganjur, juara bertahan Krzysztof Radzikowski dari Poland yang kini menduduki ranking keempat musim ini dan pendahulu musim Martin Wildor dari Austria akan turut memburu gelaran dunia tahun ini. Antara acaranya ialah menarik terak dengan abah-abah dan tali, Farmers Walk iaitu memikul beban seberat 300 kg, mengangkat tayar seberat 400 kg,
mengangkat kereta dan mengangkat balak seberat 170 kg ke atas. 5 pemain muda Malaysia adalah antara 120 pemain yang akan beraksi pada kejohanan golf amatur Asia Pasifik di Kelab Golf Diraja Melbourne, Australia dari 23 hingga 26 Oktober ini. Menurut kenyataan penganjur kejohanan, Konfederasi Golf Asia Pasifik, mereka ialah Muhammad Afif Muhammad Razif, Muhammad Wafiyuddin Abdul Manas, Chan Tak Sun, Lau Kai Ji dan Erwin Chang. Antara pemain utama yang mengesahkan penyertaan ialah bekas juara 2012, Guan Tianlang dari China dan juara kejohanan amatur Amerika Syarikat bulan lepas, Gun Yang dari Korea Selatan. Juara kejohanan di Melbourne itu akan mendapat jemputan ke kejohanan Masters di Amerika Syarikat pada April tahun depan di samping diberi pengecualian beraksi pada kejohanan amatur yang dianjurkan oleh The Royal and Ancient Golf Club di Scotland. Menurut kenyataan itu lagi, juara dan naib juara juga akan mendapat tempat pada siri kelayakan terbuka dengan peluang beraksi di kejohanan terbuka 2015 di St Andrews, Scotland. Menurut kenyataan itu lagi, juara dan naib juara juga akan mendapat tempat pada siri kelayakan terbuka dengan peluang beraksi di kejohanan terbuka 2015 di St Andrews, Scotland. Pemain kebangsaan Muhammad Farizal Ismail menyasarkan skuad rugby mampu meraih pingat gangsa pada Tamasya Sukan Asia ke-17 di Incheon, Korea Selatan. Pelajar Politeknik Merlimau Melaka itu mengakui walaupun peluang negara mengintai 2 tangga teratas agak sukar dengan kehadiran gegasi Asia seperti Jepun dan Hong Kong, namun pingat gangsa bukan sesuatu yang mustahil. Harapan pingat gangsa agak cerah kerana Malaysia pernah beraksi menentang pasukan handalan seperti Thailand, Iran dan Emirat Arab Bersatu pada kejohanan 7 sebelah di Hong Kong baru-baru ini. Muhammad Farizal yang beraksi di posisi scrum half berkata, para pemain pasukan sudah bersedia untuk menghadapi tamasya berkenaan walaupun sebelum ini mendapat kritikan hebat berikutan persembahan hamba pada Sukan Commonwealth 2014 di Glasgow, Scotland, Julai lepas. Malaysia diaibkan dengan kekalahan besar kepada 3 pasukan ternama iaitu Samoa, Wales dan Papua New Guinea pada aksi kumpulan C di Sukan Commonwealth 2014. Pada Sukan Asia, Malaysia berdepan laluan sukar selepas diundi dalam kumpulan A bersama juara bertahan Jepun dan Thailand. Berdasarkan format tamasya, 2 pasukan terbaik daripada setiap 4 kumpulan layak ke suku akhir. Sebagai rekod, pencapaian terbaik skuad rugby negara adalah menduduki tempat kelima pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Pelumba muda negara Ramdan Rosli dipilih sebagai pelumba kedua negara mengisi slot wildcard dalam kategori Moto3 pada perlumbaan MotoGP Grand Prix Malaysia Shell Advance 2014. Pelumba berusia 18 tahun itu yang kini menyertai perlumbaan motosikal CEV Repsol dalam kategori Moto3 akan bersama Hafizah Rofa, seorang lagi pemilik wildcard pada perlumbaan di Lita Sepang dari 24 hingga 26 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Sdn Bhd, Datuk Razlan Razali berkata, Persatuan Pasukan Pelumba Antarabangsa telah menamakan Ramdan dalam senarai terbaru pelumba untuk GP Malaysia. Buat pertama kali, 4 pelumba Malaysia akan bersaing dalam kategori Moto3 pada GP Malaysia tahun ini. Pelumba pasukan Petronas AHM Malaysia itu akan mengiringi Hafizah, Muhammad Zulfahmi Khairuddin, Onggeta A Asia dan pelumba pasukan SIC AJO Amirul Hafiq Azmi. Penampilan pelumba tempatan itu sudah pasti akan meningkatkan minat peminat tempatan kerana akan ada 6 wakil negara memulakan cabaran di petak permulaan. Sekian berita utama untuk hari ini. Saya Zamri Latif dari tvsarawak.com mengucapkan Selamat Hari Malaysia.